Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيش عبد الدينار والدرهم wal katifah wal khamisah wa in yu'tu ridha wa in lam yu'ta wa lam yarda atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, khususnya saf barisan kepimpinan masjid yang diketuai oleh datuk pengurusi dan timbalan pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa serta pegawai-pegawai masjid, para asatizah, para masyayikh dan seterusnya para muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bertemu di rumah Allah untuk melaksanakan solat fardu secara berjamaah. Insya-Allah mudah-mudahan segala fadilat-fadilat yang dijanjikan oleh Allah taala melalui lisan baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti diampunkan dosa, diangkatkan martabat, diberi payung oleh malaikat, dihindar daripada gangguan-gangguan syaitan, maka kesemuanya itu kita perolehi dengan berkat kedatangan kita ke masjid ini untuk melaksanakan salat fardu berjamaah insya-Allah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam, dan agama Islam ini diakui sempurna, syumul, merangkumi segenap aspek kehidupan kita, sama ada dalam bentuk kita sebagai individu ataupun masyarakat dan negara, dan juga untuk kebaikan di dunia dan juga di negeri akhirat. Keindahan ataupun kehebatan agama Islam ini bukan sahaja diakui oleh orang-orang Islam, tetapi diakui juga oleh para sarjana-sarjana yang di luar agama Islam. Sejarah pernah mencatatkan bahawa pernah berkumpul para sarjana-sarjana teologi. Teologi ini orang-orang yang mengaji agama Kristian, agama Buddha, agama Yahudi, agama Islam ini. Para sarjana-sarjana teologi ini, mereka telah berkumpul untuk membuat perbandingan agama, untuk membuat maqaranaddin, perbandingan agama, dan mereka mengungkapkan hujah-hujah masing-masing lah. Dan bila sampai giliran Islam, maka Islam pun juga mengeluarkan hujahnya, dan di akhir pada kesimpulan tersebut, perhimpunan tersebut, maka dibuatlah satu khalasah, satu kesimpulan bahawa agama ini nak dikenal tulen dan bukan ciptaan manusia melalui dua kaedah. Yang pertama sejarah, yang kedua saintifik. Ini kehebatan agama Islam, sejarah dan juga saintifik. Kerana ketika Al-Quran diturun, tidak ada sebarang bukti-bukti ataupun jumpaan-jumpaan saintifik
yang dibuat kajian pada waktu itu. Bahkan saintifik ini dikenal pada abad ke-19, ke-16 lah, ke-16, abad ke-16, hujung-hujung abad ke-15 nak masuk 16, barulah teknologi dan sains ini dijumpai sedikit demi sedikit. Dan yang kedua, persejarahan. Di antara satu contoh yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan, iaitu kisah Ashabul Fil, tentera bergajah. Dalam persidangan tersebut, dia telah mengemukakan cerita tentera bergajah. Kerana ketika peristiwa Abrahah menyerang Kaabah berlaku, Nabi SAW tidak dilahirkan lagi, belum diberanakkan lagi. Pada tahun itulah dia diberanakkan, tapi waktu itu belum lagi lah, dekat-dekat nak beranak dah. Dan orang yang menyaksikan peristiwa tersebut mengikut kajian sejarah pada waktu itu berumur sekitar 50 hingga 70 tahun. Orang yang menyaksikan peristiwa tersebut, macam kita lah, orang tua-tua kita yang menyaksikan penjajahan Jepun di tanah Melayu, dia baru hidup lagi. Jadi bila Nabi lahir, Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, orang yang melihat peristiwa bergajah itu masih ada lagi. Dan ayat Al-Quran surah Al-Fil diturunkan, dibacakan oleh Nabi SAW, dan tidak ada seorang pun daripada orang-orang yang terlibat dalam peristiwa bergajah itu, peristiwa Abrahah itu, menafikan ataupun mengatakan ini surah tidak relevan, tidak pernah berlaku peristiwa ini. Ini di antara kehebatan agama. Dan yang paling syok tuan-tuan, yang paling seronok bila kita baca kisah itu, bagaimana pembongkaran ini dibuat oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam sendiri. Keith Moore nama dia, profesor lah, profesor bahagian teologi. Dia yang buat satu pendedahan yang begitu hebat. Dia kata sejarah Ashabul Kahfi, daripada orang yang melihat sampai kepada orang yang mendengar, tidak ada seorang pun yang buat bantahan, kata peristiwa itu tak berlaku. Kalau kita tengok peristiwa Hantuah, kewujudan Hantuah, ada pelbagai spekulasi, kata ada, kata tak ada, dengan hujah masing-masing. Maknanya ada pro dan kontra. Tetapi peristiwa Abrahah ini solid, semua orang yang terlibat, yang menyaksikan, mengakuinya. Jadi maknanya Al-Quran ini turun membenarkan peristiwa tersebut dengan lisan Nabi, yang mana Nabi pada ketika itu tidak boleh menulis, tidak boleh membaca, dan orang Arab pula duduk dalam kelompok mereka sendiri sahaja, tidak mendapat apa-apa perkhabaran tamadun daripada negara-negara luar, khususnya negara maju pada ketika itu, Parsi dan Rom. Ini tuan-tuan, saya kongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan kehebatan agama kita. Jadi kesimpulannya ialah kita sudah berada di dalam agama yang hebat ini. Jadi janganlah kita biarkan ianya berlalu begitu sahaja. Orang di luar sana mungkin sedang mencari-cari agama yang terbaik, tapi tak jumpa-jumpa lagi. Kerana dia nak mereka Islam, dia kata Islam ni macam-macam. TV duk sebut macam-macam, radio duk cerita macam-macam, duk baca dekat internet Islam ni teroris lah apa semua kan. Kita sudah berada di dalam agama Islam. Lalu kalau kita tidak ambil kesempatan di atas agama Islam yang kita anuti sekarang ini, maka kita akan dicap sebagai orang yang zalim. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Mereka yang zalim itu tidak ada sebarang manfaat kecuali kerugian. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi inilah sama-sama kita peringat bahawa kita sudah berada di dalam agama yang disebutkan sebagai agama yang syumul, kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu janji Allah, cap muhur daripada Allah. Kemudian Allah sebut pula innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam.
Jadi mudah-mudahan Islam yang ada pada kita ini adalah Islam yang benar-benar atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana itu sahajalah yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Kalau Islam Murji'ah, Islam Qadariyah, Islam Syiah, Islam Mu'tazilah, Islam juga, tapi dia ke neraka terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam syurga. Jadi wa'ayazubillah lah, kita masuk neraka terdahulu, kerana neraka ini bukanlah tempat yang boleh di try and error, try nak masuk, nak rasa-rasa celup kaki sikit tak boleh, kan? Dia tempat yang dipenuhi dengan azab dan siksa, yang mana kita akan bincangkan sedikit sebanyak pada malam ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umur darani insyaallah binal aminin. Baik, kita sambung pengajian kita dalam kitab Terhumban ke Kawah Neraka, dan kita berada di muka surat 92 di bawah tajuk makanan dan minuman ahli neraka. Makanan dan pakaian di neraka. Baik. Qala musannif, kata pengarang kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat yang ke-15. Sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sifat syurga yang mana Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kata mufassir, syurga yang orang bertakwa ini ialah jannatul ma'wa, syurga ma'wa. Kerana takwa ini, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, seolah-olah kamu berdiri akan berjalan di tempat yang berduri, iaitu berhati-hati dalam melaksanakan perjalanan kehidupan kita. Itu maksud takwa. Kita takut perkataan, perbuatan kita itu menyebabkan kemurkaan Allah, jadi dia berhati-hati. Jadi disediakan jannatul ma'wa, syurga ma'wa. Jadi dia kata sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti berikut. Yang pertama, ada padanya beberapa sungai daripada air yang tidak berubah rasa dan baunya. Maknanya air sungai tetapi dia punya rasa dia cukup manis dan cukup lazat. Dan beberapa sungai daripada susu. Wa anharum min labanin, sungai daripada susu. Kita bayang macam cerita fairy tale lah, cerita wonderful land of wonderful Disney kan, Disneyland apa semua kan, wonderful world tu, jenis macam tu lah. Sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Sungai daripada arak. Pada masa di syurga tu, nak tonggang arak, tongganglah apa-apa. Di atas dunia ini nak tonggang terpaksa sorok-sorok, kan? Kalau orang hak jenis ada malu lah, sorok-sorok. Hak tak malu tu cerita lain lah, kan? Tapi di dalam syurga maka berpesta lah arak dia. Di atas dunia dapat pesta arak tak boleh, tapi di syurga Allah sediakan sungai daripada arak. Kalau kita cerita sungai, jangan kata minum, nak berenang kat dalam dia pun boleh, nak mandi pun boleh, kan? Atas dunia ni cuba ambil arak buh dalam tak mandi, cuba mandi tengok, melekit, kan? Silat-silat tidak bangun-bangun semut urung penuh, diusungnya kita ke lubang semut tu. Tapi di dalam negeri akhirat dia tidaklah bersifat seperti mana arak dunia ini, yang mana disebutkan sebagai lam yataghayyara ta'muhu, sungai yang tak berubah. Dan arak ini di lazzatin lisyaribin, sangat lazat untuk peminum dia. Sebab itu dalam satu hadis Nabi menyebutkan inna fil jannati suq, dalam syurga ada pasar, kan? Ada pasar. Ada terjemahan kata ada pasar raya, ada terjemahan kata ada pasar macam pasar malam tu. Ya'ti fi kulli yaumil jumaah, setiap hari Jumaat kita pakai pi sana, kan? Kita pakai pi ke pasar tersebut. Dan dalam pasar tu ada segala-gala yang
kita minat. Kalau hak kaki pancing, dia akan duduk sudut pancing kan. Pilihlah pancing yang hebat-hebat. Hak orang perempuan jenis pinggan mangkuk lah. Barang kemas. Lah macam pasar raya kan. Ini disebut dalam hadis berkaitan dalam syurga ada pasar. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita bincang tentang syurga ini, kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab Kembaran Mahsyar itu, maka dia katakan syurga ini dan neraka ini, akhirat ini dibentangkan daripada dunia ini juga. Dunia yang kita hidup ini bila habis, hancur, kiamat dah berlaku, Tuhan terbalikkan, maka hamparan itu hamparan baru. Yang mana di hamparan syurga dunia inilah, maka Allah jadikan dia syurga dan juga neraka. Kerana apa? Tak mau manusia ini merasa terasing dengan tempat ini, kerana ini dunia tempat kita tinggal. Cuma Allah tukar status dia daripada dunia kepada negeri akhirat. Dan akhirnya di dalam tu ada syurga dan neraka. Ini wallahu ta'ala pendapatlah setengah daripada sebahagian ulama' bila bicarakan perkara-perkara ini. Ini adalah sam'iyat, perkara-perkara yang kita tak pernah tengok, cuma kita dengar dan beriman sahaja. Baik. Dan juga dia kata wa anharum min asalin musaffa, dan daripada sungai yang daripada madu yang suci bersih. Sungai daripada madu. Tuan-tuan ingat tak? Ni tak lama lagi kita nak baca lah ni. Kita nak baca lah doa yang top pada bulan Ramadan. Kan? Apa saya pun dah lupa dah. Allahumma ja'alna bi'imani kamilin. Kan? Last kali sampai ke ujung kali. Wa anharin wa labanin musaffaini syaribin. Kita nak minum air sungai daripada susu. Kan? Wahurun ain mutazawwijin, bidadari surga kita nak kahwin. Kan? Doa hak belakang, hak last sekali masa kita baca tarawih tu, baca semain tarawih tu. Tuan-tuan berhati betul-betul. Minta bukan main hebat, sembahyang 8 rakaat kan. Kata almarhum Ustaz Ismail kamu lah, bukan kata saya kata. Ismail kamu, almarhum Ustaz Ismail kamu hafizahullah taala kata, cuba perhati betul-betul doa hak ujung kita baca tarawih tu. Allahumma ja'alna bi'imani kamilin wali faraika mu'addin wali salati hafizin wali zakati fa'ilin wali ma indaka talibin wali afrika rajin walil huda mutamassikin. Panjanglah dia panjang yang teronoknya minta wa min asalin musaffaini syaribin wa bihurin ainin mutazawwijin. Kan? Dengan sungai susu kami nak minum, sungai arak kami nak minum, bidadari syurga kami nak kahwin. Dalam doa tu tapi muslimat tak faham. Kalau muslimat faham dan naudzubillah dengan kan nak nikah dengan bidadari syurga, tapi buat 8 rakaat je, rakaat ke-12 kering masjid dia kata. Kan ini almarhum saya kamu kata. Tapi faham betul-betul. Maknanya dalam syurga ada sungai daripada arak, ada sungai daripada madu, ada sungai yang tidak berubah air dia. Lepas tu apa lagi? Ini kehebatan syurga lah. Dan juga dia kata dan ada pula di sana mana tadi? Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan. Walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim, serta keridaan daripada Tuhan mereka. Dalam syurga kita dapat makan buah. Kan? Mungkin kita rasa buah tak ada apa-apa kan, tapi buah syurga bukanlah buah yang biasa-biasa ini. Antara yang pernah merasai nikmat makanan syurga ini Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihi salam minta untuk makanan minam manni wassalwa itu, ketika mereka sesat di padang Semenanjung Sinai itu, Nabi Musa mohon kepada Allah untuk turunkan makanan, maka dapatlah mereka makan manna wassalwa. Manna itu jenis madu dan salwa itu jenis daging burung puyuh. Daging burung puyuh. Yang mana itu bukan puyuh dunia, syurga yang Allah turunkan. Kemudian zaman Nabi, Nabi keluar air daripada celah jari itu, mukjizat Nabi keluar air celah jari itu adalah air daripada syurga yang mana dirasai oleh para sahabat-sahabat Nabi. Air itu rasa sedap, manis dan sebagainya. Kita tak merasalah, kan? Kita tak merasalah semua itu, dan kita akan merasa insya-Allah apabila kita menjejakkan kaki ke dalam kubur dalam keadaan kita berletih di atas dunia ini. Baik. Lepas tu yang paling best sekali dapat dalam syurga ini tuan-tuan
wa maghfiratum min rabbihim, keampunan daripada Tuhan. Tuhan redha dengan kita. Apa signifikan, apa kaitan dia tuan? Kita pergi duduk tempat orang, kita pergi duduk syurga milik Allah, Allah berkenan kat kita. Kita sewa rumah orang, tuan rumah tu suka kat kita. Seronoklah. Kita duduk dalam syurga, Allah pula redha kat kita. Lalu antara nikmat dan tanda Allah redha kat kita, Allah akan mentajalli, akan memunculkan dirinya, zatnya untuk tontonan kita. Walaupun para ulama Mu'tazilah tak setuju, mereka kata Tuhan tak boleh nak tengok dah di dunia dan juga di akhirat, tetapi fahaman kita ahli sunnah wal jamaah, nikmat di antara tanda keredaan Tuhan kepada penghuni syurga ialah dia menunjukkan dirinya. Kalau kita nak faham senang, apabila sultan raja dia berkenan dengan suatu tempat itu, maka dia mencemar duli turun ke tempat tersebut. Kita pun dapatlah lihat sultan, dapat lihat tengoklah satu benda, satu VVIP yang duduk dalam tempat dia aja tak pernah kita tengok. Tiba-tiba dia kata dia nak mari mencemar duli untuk datang kampung kita, kita punya seronok. Begitulah saya nak tamsilkan bagaimana Allah Ta'ala bila dia redha kat kita, maka dia pun memunculkan diri dia, zat dia untuk kita tengok. Sebab itu dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah Allah sebut wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Kegembiraan paling besar penghuni syurga ialah apabila dapat melihat Tuhan. Tuhan yang kita sembah ini, yang tak pernah kita tengok dan kita pun tahu dia tidak menyerupai sesuatu, tiba-tiba Allah memunculkan diri dia. Walaupun pendapat ini dibantah oleh Mu'tazilah yang diasaskan oleh Wasih bin Atha, tetapi ahli sunnah, Sunni, orang Sunni berpegang kepada kita dapat tengok Allah di dalam syurga kelak. Baik, dan yang demikianlah sama seperti dan keredaan daripada Tuhan mereka. Lalu dia kata, adakah orang yang tinggal kekal di dalam syurga yang demikian itu keadaannya sama seperti orang yang tinggal di dalam neraka? Jadi ayat ini dia tanya balik, orang dalam syurga dapat sungai susu, dapat sungai daripada madu arak, dapat makan buah-buahan, dapat keampunan dan juga keredaan Tuhan. Adakah sama orang neraka dapat yang sama? Lalu dia kata sama seperti orang yang tinggal dalam neraka dan diberi minum. Adakah orang yang tinggal kekal dalam syurga yang demikian itu keadaannya sama seperti orang yang tinggal dalam neraka dalam keadaan kekal dalam neraka dan diberi minum daripada air yang menggelegak sehingga menjadikan isi perut mereka hancur. Jadi ayat ini dia tanya, sama tak orang neraka macam tu? Jawapannya sudah tentu tidak sama. Surah Muhammad surah 47 ayat yang ke-15. Diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-ususnya. Allah SWT sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 29, jika meminta minum mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka mereka. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita mengaji baca macam ni, kadang-kadang kita fikir balik, janganlah sesekali kita merosakkan negeri akhirat kita. Kita ni bukan keturunan ataupun jenis orang jahat. Kalau jahat tu tak katalah juga boleh gagah-gagah lagi fikir. Tapi kita ni dah rajin dah. Dunia Allah dah bagi dah nikmat, kekayaan, kesihatan dan sebagainya. Sekarang dunia kita dah merasa, boleh kata tuan-tuan yang depan saya ni boleh kata semua nikmat dunia dah rasa dah. Takkanlah kita nak rosakkan pula kehidupan akhirat kita. Kita tak mau kehidupan akhirat kita rosak semata-mata kerana perbuatan kita yang sedikit, yang kecil sahaja. Yang mana kecil itu mengundang kemurkaan Allah yang maha tinggi. Kita dunia kita dah dapat, jangan kita rosakkan. Saya teringat kata Asma binti Abu Bakar kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, tak apa dunia engkau rosakkan dunia anak aku Abdullah bin Zubair akan rosakkan negeri akhirat engkau. Jadi kita janganlah rosakkan negeri akhirat kita dengan perbuatan-perbuatan yang tak sepatutnya, kerana Allah telah memberi kepada kita akan nikmat di atas dunia ini.
Dan kita tahu walal akhiratu khairum wa abqa. Nikmat akhirat itu kekal, lebih baik dan lebih kekal dan kekal. Jadi janganlah kita rosakkan. Kerana apa? Rosaknya negeri akhirat kita, seperti contoh kalau kita jadi Mu'tazilah, jadi orang yang zalim, jadi orang yang fasik, dan yang lebih malang lagi kita jadi orang kafir i'tiqad, maka negeri akhirat kita rosak dengan kita masuk ke dalam neraka yang mana minumannya air yang mendidih sehingga memutuskan usus-ususnya. Lepas tu kita dengar macam ni tuan-tuan, kita rasa tak murah aku nak rosakkan negeri akhirat. Tambah kita nak main ni bulan Ramadan ini yang kata disebutkan sebagai bulan keampunan. Kan? Bulan Ramadan ni saya selalu kalau orang jemput bagi tazkirah, saya selalu sebut bulan Ramadan nak mari ni, inilah peluang kita nak memulakan, nak memunculkan diri ke masjid. Kerana orang tak perasan sangat. Kan? Hak jenis tak main masjid, dia nak mula malu, dia mulalah bulan Ramadan. Orang tak perasan. Orang tengok tu, orang anggap biasa sebab apa? Mari tarawih. Kan? Tapi kalau mari bulan-bulan biasa ni, semua perhati dalam hati nak kenuri lah tu, macam-macam lah. Bulan tabiat ni pasal apa mari ni? Kalau bulan biasa, pergi bulan Ramadan, kita nak mula bulan Ramadan, orang tak perasan. Walaupun dah 40 tahun tinggal kawasan dekat ni, orang kata tak apa, bulan Ramadan memang penuh, ghalibnya bulan Ramadan penuh. Itu pun 8 rakaat je lah kan, tak apalah, kurang-kurangnya dia mari juga. Sebab apa? Kita bimbang takut akhirat kita rosak. Kerana bila akhirat rosak, inilah tempat dia neraka, walaupun seketika, walaupun sekejap masa. Tetapi dia bukanlah satu tempat yang macam saya katakan tadi, boleh try and error dia. Tak apalah, masuklah sekejap, rasa tengok, tak rasa pun tak syorak dia tu, kan? Itu bukan tempat dia. Ibnu Abbas meriwayatkan gambaran keadaan dalam neraka Jahannam adalah lembah daripada nanah-nanah, kemudian dituangkan ke dalam mulut penghuni neraka, iaitu disenduk ke dalam sebuah mangkuk. Berbicara tentang minuman ahli neraka ini, sesiapa pun yang tidak menjaga perintah Allah, tengok sesiapa pun, tak kira dia Islam, tak kira dia bukan Islam, tak kira dia siapa pun, orang alim ke apa, selagi dia tidak menjaga perintah Allah, akan dipaksa meneguk minuman-minuman tertentu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita dapat maklumat macam ni, sedaya upaya mungkinlah kita berusaha untuk menjaga diri kita daripada jatuh ke lembah neraka. Inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah, innama yaghshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah ialah di kalangan hamba-hambanya yang bernama ulama, ataupun hamba-hambanya yang ulama. Ulama ini bukan yang kita dok faham yang alim apa semualah, yang tok haji, tok kiai apa semua. Ulama ini bermaksud orang yang Allah bagi ilmu, walaupun ilmu tu sikit, tapi hak sikit itu menyebabkan dia takut kepada Allah. Dengar simple aja, kecil je dengar, tapi masuk dalam hati dan dia takut kepada Allah. Itulah maksud ulama. Ulama ni orang yang ada ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu. Lagi tinggi dia punya ilmu dia, lagi takut dia kepada Allah, itu lagi baguslah. Tapi janganlah kita kata itu ulama, kita belum ulama lagi. Ulama ni orang yang dapat ilmu. Tuan-tuan ada ilmu lah, malam ni dapat juga ilmu sikit, kan? Jadi dengan ilmu tersebut menyebabkan kita lebih tawaduk dan takut kepada Allah, maka selamatlah kita daripada siksaan api neraka. Sebab itu kenapa Allah datangkan Rasul, kerana Allah nak bawa kepada kita tentang agama yang kadang akal tak boleh nak terima, tapi Rasul lah yang akan menjadi penjelasan kepada akal tadi. Jadi dia kata sini, maka di atas dunia jagalah diri kita supaya selamat di akhirat kelak. Jagalah diri kita supaya selamat di akhirat kelak. Dalam Sahih Muslim daripada Jabir radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla ahdan liman yashrabul muskira an yashkiyahu min tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala araqu ahlin nar au usaratu ahlin nar. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan azab
bagi sesiapa yang meminum minuman yang memabukkan dengan minuman lumpur kebinasaan. Siapa yang minum minuman yang memabukkan, araklah, di atas dunia ini, di akhirat dia akan minum tinatil khabal, ataupun minuman lumpur kebinasaan. Ini bermaksud tuan-tuan, orang yang di atas dunia ini dia buat kejahatan, minum arak, tapi dia tak sempat bertaubat. Ataupun dia megah dengan kejahatan dia tu. Kan Nabi sebut dalam hadis dia, kullu ummatin mu'afa, semua umat aku yang bersalah dimaafkan, illal mujahir, kecuali orang yang bermegah-megah dengan kejahatan dia. Maknanya yang dapat minum daripada lumpur kebinasaan ini ialah orang yang minum arak tetapi dia megah, dia tak sempat bertaubat, dia seronok dengan dosa yang dia buat itu. Sebab itu kalau orang yang tu buat salah, kemudian dia menyesal, dia bertaubat dengan sesungguhnya taubat nasuha, maka Allah tak akan bagilah dia minum tinatil khabal tadi, minuman kebinasaan. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sebut juga, at-taibu min zambihi, orang yang selalu bertaubat daripada dosanya, kamala zambalah, seperti mana dia tidak berdosa. Maknanya orang buat dosa, istighfar, mana dosa dia sentiasa diampunkan oleh Allah Ta'ala, kecuali yang melibatkan orang lain lah, yang terpaksa kena jumpa untuk minta maaf. Jadi ini nak cerita kepada jenis-jenis orang yang buat kejahatan tapi dia seronok dengan kejahatan dia, kan? Tapi kalau dia minta maaf, dia rasa macam bertaubat sesungguh-sungguhnya, maka Allah Ta'ala dia ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mu'afa, kan? Al-Af, yang sentiasa memberi kemaafan. Baik itu disebut dalam hadis bahawa selagi matahari tak terbit ke barat, selagi nyawa tak sampai ke halqum, selagi itulah taubat kita diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Kalau kita fikir-fikir balik tuan-tuan, sebenarnya Allah Ta'ala dengan Nabi kita ni, kalau boleh dia nak bagi semua manusia masuk syurga, tak ada penghuni neraka. Cara Allah bagi dia punya rahmat kepada kita tu, cara Allah bagi rahmat kepada manusia tu, bukan kepada kita, kepada manusia tu, seolah-olah kau boleh semua syurga, neraka tak ada orang langsung. Sebab apa saya kata tuan-tuan? Tuan-tuan tengoklah, selagi matahari tak terbit ke barat, selagi itu kita boleh diampunkan dosa kita. Satu. Yang kedua, buat baik 10 pahala, buat jahat 1 pahala. Nampak seolah-olah Tuhan ni memang nak suruh kita masuk syurga, sehingga disebut kullu ummatin mu'afa, buatlah dosa sebesar mana pun dimaafkan, kan? Lau kana zambi min amdi mala'u minas sama, kata hadis Bukhari, kalaupun dosa hamba aku ni setinggi langit, kan, kemudian dia minta pengampunan, Allah ampunkan. Nak cerita kalau boleh semua manusia tu nak masuk ke dalam syurga dengan tawaran yang diberi itu. Kalau tawaran dunia ni kadang-kadang dia ada tipu juga, kan? Dia turun separuh harga, tapi sebelum tu dia naik harga dulu, dia turun balik harga biasa, kan? Tapi tawaran Allah dia kan bukan sifat tipu. Dia nak bagi semua, sehingga bermacam-macam. Tengoklah kita mari masjid, kan? Daripada perjalanan kita, daripada ambil wuduk daripada rumah tu pun dah dikira dah pahala dia. Ambil wuduk, pahala dia. Kemudian doa lepas wuduk, pakai baju, bini tolong pakaikan, bini tolong cara sediakan, bini pun dapat pahala. Langkah mari, pahala lagi. Masuk langkah kaki kanan, bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan? Kita baca doa masuk masjid, pahala lagi. Duduk sembahyang tahiyatul masjid, duduk iktikaf, jawab azan qabliyah, Allahu akbar. Lepas tu duduk sembahyang lepas maghrib, zikir. Tengok zikir yang kita baca tuan-tuan. Istighfar 3 kali, hadis sahih. Allahumma antas salam, hadis sahih. Ayat kursi, tak boleh nak cerita lah, punya banyak pahala Allah sedia tu. Sedangkan dosa tu Allah ciput sikit je, cukup susah nak buat. Tapi sikap manusia, hak dosa tu lah dia cari, kan? Hak payah tu lah, hak orang tak buat, tak bagi buat, itulah dia duk pulun cari.
Mari masjid ni mana kena bayar? Ada Datuk Fungsi kita minta bayar, minta tiket kan? Tak ada. Kalau minta bayar tak tahu nak kata lah. Macam-macam alasan. Jarak ni pun dah macam-macam bunyi. Maknanya bunyi nak cerita betul banyak redha Allah atas kita. Macam saya kata tadi, kalau boleh nak bagi semua masuk syurga. Tapi biasalah, manusia hak tak bagi itu yang dia cari, kan? Hak dia bagi, dia tak nak cari. Lalu dia kata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah lumpur kebinasaan itu? Baginda menjawab, peluh penghuni neraka atau perahan ahli neraka. Peluh penghuni neraka ataupun perahan peluh ahli neraka tadi. Kenapa Islam mengharamkan minuman yang memabukkan? Sebab minuman yang memabukkan merosakkan akal. Apabila akal rosak, jatuhlah nilai manusia itu serendah daripada binatang. Itulah tujuan dia. Itulah maqasid syar'iyah kita. Itulah tujuan agama diturunkan. Apa tujuan agama diturunkan? Untuk menjaga 5 maslahah manusia yang utama. Antaranya ialah akal. Kerana akal inilah lambang kemanusiaan, bukan otak. Otak udang pun ada otak kan. Sebab tu kita panggil otak udang. Ada udang ada otak tak? Saya tahu saya pun kan. Main sebut je kan. Semua ada otak. Kambing ada otak. Tapi kita bukan sekadar otak, akal. Dan akal itulah yang menyebabkan ahsani taqwim kita tu. Tak ada akal ataupun hilang akal. Saya pernah pergi Australia kan. Saya tengok di Australia, di Melbourne. Saya pergi jalan di Melbourne. Malam minggu mereka boleh mabuk, malam lain mabuk kena tangkap. Itu disiplin mereka bagus kan. Malam minggu saya lepak atas kerusi tengok, bila ada akal tu hilang, mabuk, Masya Allah, celah-celah traffic light boleh kencing. Dia terlentang tidur kat jalan. Tak boleh, tak larat anak kampung di Melbourne kan. Sebab apa? Mabuk macam-macam. Sampai kami pun nak risau, takut duk mari duk depan kami kan. Tapi duk tunggu juga, duk tengok, perhati gelagat mereka. Tapi malam minggu je lah boleh buat apa saja, bebas. Malam lain tak boleh. Akal hilang, habis. Dia dah jadi macam binatang. Sebab itu maqasid syariat kita ialah akal ini mesti dijaga. Kerana akal ini salah satu daripada tanda kemuliaan manusia. So untuk menjaga akal, janganlah minum minuman yang memabukkan. Apalagi yang perlu diakal, nasab. Yang perlu dijaga, nasab keturunan. Keturunan kita kena jaga. Lalu Islam mengharamkan zina. Apalagi kena jaga nyawa. Lalu Islam mengharamkan mencuri, merompak harta benda kan. Kerana boleh melibatkan kehilangan nyawa. Agama kena jaga. Itu dia ada dia punya sebab-sebab agama diturunkan. Di dunia sudah dipandang hina, dan di akhirat lebih-lebih lagi akan sangat terhina di dalam neraka. Mereka yang terlibat dengan minuman yang memabukkan, selain peminumnya, termasuklah yang membuat, yang membawa, yang menyimpan, yang menjual, yang membeli, ataupun dalam kurungan tolong belikan kan, dan yang menghidangkan. Semuanya akan menerima azab Allah. Ini yang jadi isu kadang-kadang. Kerja dekat Pak, kerja dekat kilang, kerja dekat 7-Eleven. Yang saya pernah ada orang tanya soalan kan, tanya kerja dekat 7-Eleven, apa hukum dia? Sebab dalam tu ada benda apa, kasbut lah apa semua kan. Jadi isu lah kan. Sebab apa? Nabi kata bukan saja orang minum, buat, bawa, simpan, jual, beli, tolong beli, hidang, semua kena kan, semua kena. Sebab itu kalau ada pilihan tak payahlah, kita lari dah pada unsur-unsur yang menjadi kemurkaan Allah itu. Dalam Malaysia ni bukan itu aja kita punya bidang kerja yang kita boleh cari duit, banyak lagi kan. Kalau boleh larilah. Janganlah kita menggunakan dalil-dalil yang simple-simple untuk kita menghalalkan tempat-tempat yang memang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Oleh itu, berhati-hatilah, awasilah anak-anak agar tidak terlibat dengan sebarang aktiviti atau apa sahaja tugasan yang berkaitan minuman yang memabukkan. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, bahawa di dalam neraka ada sebatang sungai yang diberi nama Al-Khabal. Sungai Khabal ialah sungai nanah bercampur darah yang sangat busuk.
Nanah dan darah itu datang daripada penduduk neraka itu sendiri. Penghuni neraka dipaksa meminum air itu. Coba tuan-tuan bayangkan atas dunia, duduk dekat setinggan, buang sampah dalam sungai. Sungai itu juga yang dia buat minum. Sungai itu juga yang dia buat mandi. Kalau kita duduk kat setinggan, dulu zaman duduk Kuala Lumpur kan, saya pernah merasa lah duduk kat setinggan. Sampah biasalah main balingnya, macam pum kan, bukan dah tu sampah masuk dalam sungai, sangkut atas bumbung orang, setinggan jatuh dalam sungai sampai naik berbau sungai tu. Tapi hak tu jugalah kita nak pergi mandi, hak tu jugalah kita nak ambil air dia untuk dimasak dan diminum. Boleh juga masak tuan-tuan di atas dunia. Atas di dalam neraka, sungai yang busuk akibat daripada darah dan nanah daripada penduduk itu, itulah yang diminum oleh penghuni neraka. Cuba kita bayangkan lebih kurang macam itulah kita atas dunia. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya suka kalau sebut Encik Isu ni kan, bercerita pasal berkaitan dengan kehebatan agama kita. Sebab pada abad ke-16 di Sungai Thames di England kan, Sungai Thames di England penuh dengan sampah sarap, sehingga penyakit taun dan kolera tu cukup merebak di Eropah pada waktu itu. Sungai Thames tu penuh dengan sampah sarap dan najis, kerana jenis dulu orang Amur Putih dulu dia ada lantung pergi buang dalam sungai. Bila mereka pergi ke negara Islam, khususnya apabila mereka berjaya mentakluki takluk Andalus dan juga Baghdad, Baitul Maqdis, mereka tengok di dalam agama, dalam kota Andalus, kota Granada dan juga kota Baitul Maqdis itu, dia punya sistem perparitan, jalan raya, hammam, tempat mandi, bilik air bersusun cantik dengan teknologi yang terkini pada waktu itu. Tuan-tuan, saya nak cerita, saya suka kalau hebatnya agama kita, tapi jadi sejarah aja semua. Bila mereka takluk Andalus, sampai mereka tahan beberapa orang Islam tak bagi keluar. Kita tahu sejarah dia kebanyakan dia suruh keluar, tapi kebanyakan orang Islam yang buat pertanian, mereka tahan di dalam kota tu, tak bagi keluar, suruh tukar jadi agama Kristian, kemudian menjalankan pertanian pada waktu itu. Kerana sebelum itu tanah-tanah pertanian orang Eropah ni, yang tentera salib ni rampah habis, tapi tak boleh nak buat, tak pandai nak jalankan bisnes ni pertanian tu. Lah terpaksa minta tolong ke orang Islam. Orang Islam menggunakan teknologi pada waktu itulah yang termoden lah waktu tu, dan akhirnya kepertanian, perparitan, jalan raya, sistem tanah berjalan dengan baik. Dan ada buku-buku yang ditulis menceritakan tentang bagaimana nak urban development lah, pembangunan bandar, bawa pergi ke Eropah. Di situlah mereka membuat kemajuan di sana. Ini tuan-tuan, saya nak cerita hebatnya agama kita ni. Kalau kita tu saya kata tadi, kalau kita berada dalam dia, tak ambil peduli, memang satu benda yang sangat malanglah untuk kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah dah masuk, kita akan sambung. Diriwayatkan daripada Abu Musa, Rasulullah SAW mengingatkan bahawa orang yang meminum mabukkan itu, mati dalam keadaan itu, akan diminum daripada air sungai yang busuk, mengalir dari kemaluan wanita yang berzina. InsyaAllah bahaya lah kan. Tak adakah kita kuliah kan? Adakah? Sempat juga sebelum kuliah, sebelum puasa? Tak sempat dah rasa. 4 hari bulan jatuh hari Ahad kan? Okey, bahayalah, kita jumpa insyaAllah. Pasraya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekalian untuk malam ini, mudah-mudahan Allah SWT memberi sedikit sebanyak maklumat dan juga pengetahuan kita, ilmu yang mana ilmu itu boleh dimanfaatkan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan, terutama sepanjang saya berkuliah lah. InsyaAllah kita akan berjumpa balik lepas raya, bulan puasa kita akan penuhkan dengan program-program dalam bulan puasa lah. Jadi ambillah kesempatan untuk mengimarahkan ataupun menghidupkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya lah. Sebab Nabi kata man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dia akan diampunkan dosanya yang telah dahulu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat dalam Ramadan nanti.
Sekali lagi saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina